Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala begitu banyak, ikhwatul iman. Limpah kurnia daripada Allah Ta'ala begitu banyak. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Limpah kurnia Allah begitu banyak. Tapi yang menariknya dalam ayat ini, Allah menggunakan perkataan mufrad, tidak menggunakan perkataan jamak. Allah menggunakan satu nikmat. Lepas tu Allah menyatakan kalau sekiranya wa in ta'udu, kalau sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, itu menunjukkan banyak. Tapi Allah menggunakan mufrad, satu saja. Wa in ta'udu ni'matallah. Ni'matallah bermakna satu nikmat Allah. La tuhsuha, yang satu tu pun kamu tak boleh. La tuhsuha. Nak kira, nak hitung, nak syukur, nak mengalirkan air mata, bukan nilai dia, satu je. Ada ayat dalam Quran kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini satu nikmat. Sebenarnya banyak, tapi Tuhan kata satu. Wa fi anfusikum, pada diri kamu itu, afala tubsirun. Tengok dan cuba syukur. Datang hadis daripada Abdullah bin Abbas. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Ni'matani maghmurun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat, wahai banyak, tapi Nabi kata dua saja cukup. Al-Quran kata tak boleh nak hitung, satu pun tak boleh nak hitung. Datang hadis Tirmizi ni, dia kata dua. Tengok had dua ni benar-benar nikmat ataupun tidak. Ni'matani, dua nikmat. Maghburun fihi ma katsirun minan nas, kebanyakan dicuaikan oleh manusia, dicuaikan. Maghburun artinya manusia pandang sebelah mata. Dia tak rasa bukan penting sangat pun. Dia rasa macam tu. Kalau bagi duit, bagi harta, bagi lain dengan dua benda ni, dia rasa harta itu lebih mustahak daripada dua benda ni. Tapi Nabi kata cuba timbang tengok, dua benda ni penting ke tak penting, dan cuba syukur kalau nak syukur. Dan kalaulah ikhwan, syarat syukur itu, kalau Tuhan bagi nikmat, kita kena bayar nikmat Tuhan. Bayar sedik ke, dua dik ke. Tengok, berapa dik kita nak bayar di atas dua nikmat ini. Kalau kita ada duit yang banyak tu boleh tak nak bayar nikmat ini? Nikmat apa? Nabi kata dua nikmat yang dipandang sebelah mata oleh manusia. As-sihhatu, nikmat sihat. Nikmat sihat. Kita boleh tanya kepada Al-Fadilatul Doktor kita ada doktor kita. Doktor Suwaidi. Doktor Sapian. Daripada Jakarta, Indonesia. Kami satu kelas dulu. Cuma saya jadi pesakit, sahabat jadi doktor. Kita boleh tanya nikmat. Apa itu nikmat? Sihat itu nikmat atau tidak? As-sihhatu. Tubuh badan yang sihat. Ada doa daripada Nabi yang dibaca pagi dan petang. Datang waktu pagi baca doa ni, datang waktu petang baca doa ini. Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah, berilah afiat kepada tubuh badanku. Berilah kesihatan pada pendengaranku. Berilah kesihatan pada penglihatanku. La ilaha illa anta. Semua ni tak ada siapa yang boleh bagi kecuali Engkau seorang, ya Allah. La ilaha illa anta. Dengan
tubuh badan yang sihat, pendengaran yang sihat, penglihatan yang sihat. La ilaha illa anta. Tidak ada yang layak disembah dengan sembahan yang benar melainkan kau seorang saja, ya Allah. Maka Nabi kata, cuba renungkan ini nikmat ataupun tidak. Wal firaq, masa. Kita ada masa. Masa ini nikmat ataupun tidak? Kita ada masa duduk rumah, masa. Sahabat-sahabat kita ada masa yang banyak. Masa merokok, tempat merokok, masa. Nanti Quran beritahu pada kita hari yang tak ada masa. Seminit menjadi penting. Seminit menjadi penting. Masa bila, ikhwan? Quran gambarkan. Ketika mana? Ketika berlakunya suatu perjuangan yang besar di antara ruh nak keluar daripada badan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tak ada masa. Cukup tak ada masa. Ustaz kah, sultan kah, raja kah, menteri kah, siapa saja, bila datang masa ni dia tak ada masa. 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun bekerja, berhempah pulas mencari hidup. Tiba-tiba insan datang satu saat sangat memerlukan masa, dan masa itu tidak akan dibagi. Masa bila? Masa roh nak keluar daripada badan. Masa roh nak keluar daripada badan. Ini kita ada masa banyak. Nikmat ataupun tidak. Ketika itu orang nak mati akan kata, Rabbi, wahai penciptaku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kau boleh memberi padaku sedikit masa. Ajalin qarib bukan minta setahun, 2 tahun. Ajal yang qarib. Maksud dia terlampau dekat dah dia nak mati. Dia minta akhartani ila ajalin qarib. Bagi sikit sahaja masa. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Untuk buat dua benda aja. Untuk bersedekah, mungkin keluarkan zakat, infak dan sebagainya. Sedekah sunat ke sedekah wajib, mungkin fa asaddaqa, aku nak bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku nak masukkan diri aku dalam orang-orang hamba-hambamu yang saleh. Dua tu aja. Dan dia memerlukan masa ajalin qarib. Dia dah nak mati dah. Tapi sebelum masa dia sihat, dia ada banyak masa. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Banyak masa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu tak ada masa untuk ingat Allah. Untuk salat mungkin, untuk bangun tengah malam minta ampun kepada Allah mungkin. Harta, perniagaan, kehidupan dan anak-anak menyebabkan kita habis. Ini ikhwan, kita menjadi macam lipas kudung ni pasal apa? Pernah tengok tak lipas kudung? Cuba balik saya cari lipas. Orang tua-tua panggil karkus. Betul tak? Pakcik muda lagi kan, orang tua-tua. Orang tua-tua panggil karkus. Cuba ambil lipas tu, patah ekor dia. Bukan belah belakang patah, tengok dia memusi macam mana. Jadi tak tentu arah dia. Orang tua-tua kata macam lipas kudung. Dia kudung lah. Kita dah pungkok dah tu kita. Tapi dia ada pungkok lagi lah. Cuma yang panjang tu kita cari. Dia memusing tak tentu arah. Orang tua-tua kata lipas kudung. Apa maksud dia? Manusia berhempah pula sampai tak tahu apa. Dia sampai tak tahu umur dia meningkat. Dia sampai tak tahu anak dia besar. Dia sampai tak tahu uban dah ada atas kepala. Apa yang dia cari dia pun tak sedang. Tak tentu hala dia jadi. Sehari semalam 5 waktu azan berkumandang, dia sampai tak dengar. Tiap-tiap minggu orang sembahyang jemaah, dia sampai tak pi. Ni dah puasa, mai pula puasa. Dia kata amboi cepat lah. Kita duk puasa ni pakcik, kalau boleh besok nak raya. Pasal baju ketupat semua siap dah. Kalau boleh besok nak raya. Kalau besok raya pun kita dah semua komplit dah. Tak tahu apa yang kita buat. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Janganlah harta kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu tak ada masa zikrullah, ingat pada Allah.
Kita hak berempas pulas ni pasal anak-anak ada harta, pasal kehidupan lah, bukan pasal apa. Kita tak bersalin baju raya tak apa, anak seorang sepasang. Habis tak ada. Habis tak ada. Miskin lagi orang miskin, orang berada lagi orang berada, orang biasa lagi orang biasa. Demi anak, demi keluarga. Pasal tu Quran mendahulukan harta daripada nyawa manusia. Kerana manusia sayang harta dan anak sampai sanggup hilang nyawa. Selalu Quran katakan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Quran letak harta dulu baru nyawa. Pasal manusia sayang pada hidup dia lebih daripada sayang pada nyawa dia. Dia sanggup mati kerana jawatan. Artinya dia sayang kedudukan daripada nyawa dia. Dia sanggup hilang nyawa daripada nak tengok anak dia susah. Dia sayang benda daripada nyawa dia. Quran kata berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu, dengan nyawa kamu. Supaya manusia tak kena satu saat. Saat apa dah? Saat ini dia meminta masa dan Tuhan tak akan bagi masa pada dia. Dia meminta masa. Sekarang Tuhan bagi masa 24 jam. 24 jam beredar macam biasa ya kawan. Zuhur dalam waktu zuhur. Belum lagi berlaku perpindahan. Zuhur pukul 5, zuhur pukul 6. Lohor tak akan masuk dalam waktu asar. Lohor dalam waktu lohor. Tiap-tiap negeri, cara negeri itulah. Tuhan bagi masa pada kita. Kita dah pun melalui masa budak. Kita dah melalui masa remaja. Kita sedang melalui masa tua. Dan hari ini kita jadi tua bangka. Sikit hari lagi kita akan jadi tua kutuk. Tua kutuk ni apa dia? Lebih tua daripada bangka. Ini bahasa Pakcik Hanifah lah saya pinjam. Ada sikit lagi daripada tua kutuk. Nama dia tua kutuk. Tak sedap ke diri. Iya ikhwan. Dan sekarang ni apa yang kita tunggukan? Kita sebenarnya ikhwan menunggukan nombor kita naik untuk dijemput oleh malaikat maut. Apa makanan yang belum kita makan ikhwan? Please tell me my brother Muslim. Tel ke tol? Tol tak maulah kena bayar, ambil tel. Tel tak payah bayar. Tell me. Tadi kita buka puasa makan apa? Kita ingat tak? Alhamdulillah. Saya ada goreng kotiau tadi saya bawa mai. 50 bungkus dan goreng. Tak kira rasa tengok. Ingat mama tak reti goreng ah. Apa menu yang kita belum makan? Nanti saya akan perkenalkan satu menu besar pada ikhwan. Pernah makan bubuk durian? Belgium punya bubuk durian lain macam ikhwan. Bubuk durian Belgium lain sikit. Dia ada campur benda yang tak patut dicampur. Bubuk durian kita durian, gula, santan. Jadi bubuk durian Belgium punya bukan. Kita ada chef daripada Belgium. Semua yang kita belum rasa ni apa dia ikhwan? Kita belum rasa tidur di atas kain kapal. Kita dah potong dah kain kapal. Kita dah melalui dah kursus jenazah. Berapa kali dah kita masuk keluar kursus jenazah, tapi jenazah tu bukan kita. Kita pernah tengok jenazah. Nanti hari itu Allah kumpul seluruh hidup kita Tuhan kumpul. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi cerita. Aisyah menangis bila dengar Nabi cerita bagaimana dipaparkan kepada si mati itu apa yang akan dia tengok, maq'adahu minal jannah atau maq'adahu minan nar, tempat dia dalam syurga ataupun tempat dia dalam neraka. Dia meminta masa kepada Tuhan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka jahanam. Dia nak memohon supaya dia selamat kepada Tuhan. Ikhwan, berapa minit, berapa saat diperlukan untuk kata ya Allah selamatkan aku? Berapa saat diperlukan? Sebanyak itu pun Tuhan dah tak bagi dah kat dia. Bukan untuk selamat, untuk minta selamat pun kau dah tak layak dan kau dah tak ada masa. Masya Allah ikhwan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolonglah bagi sikit masa pada aku. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak infak dan aku nak jadi hamba-Mu yang saleh. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Quran bagi tahu kepada kita, Tuhan tak akan bagi masa.
Mana dia masanya Tuhan bagi lebih baik daripada 1000 bulan, dan kamu telah lalui masa itu. Kenapa nak minta sekarang? Nyawa dah nak keluar daripada badan, kain kapan pun sudah dikoyak, kemian pun sudah dipasang, badan menjadi lusuh, air liur pun dah keluar daripada mulut, mata dah tak boleh angkat, hidung pun dah jatuh, kaki pun dah jadi sejuk. Tuhan telah bagi masa panjang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Mana kamu pergi? Dan inilah ikhwan, kita sedang lalui pada masa yang baik. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Allahu akbar ikhwan, kita dah masuk malam kedua. Malam kedua ikhwan. Kita tak tahu malam al-qadar tu malam apa. Quran kata wa ma adraka ma lailatul qadri. Apa yang kamu tahu? Jangan sembaranglah. Ini urusan Tuhan. Maka Quran bagi tahu, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kamu akan lalui setiap bulan Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata para ulama, 1000 bulan, sebahagian para ulama menafsirkan puasa kita dan qiyam Ramadan pada 10 malam terakhir lebih baik daripada 1000 bulan. Qiyam kita dan puasa kita di siang hari dan qiyam kita di malam hari lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana? Yang Nabi sebut awal Ramadan. Man qama Ramadan imanan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dalam satu riwayat man qama Ramadan. Dalam satu riwayat man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Hadis Imam Al-Bukhari. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap Allah. Siapa yang membangunkan malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharap Allah. Sesiapa yang melalui malam-malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap Allah, Allah akan ampun dosa dia. Dua syarat, iman dan mengharap Allah. Iman dan mengharap Allah. Kata para ulama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin ini, pada waktu siangnya kita berpuasa dengan iman dan mengharap Allah, pada malamnya kita bangun sembahyang qiyam Ramadan, tiba-tiba kita lalui malam Lailatul Qadar dengan mengharap Allah dan iman pada Allah, sesungguhnya puasa di siang hari dan qiyam di malam hari lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kerana apa? Ini kerana pada Lailatul Qadri itu Quran cerita pada kita, tatanazzalu alaihimul malaikati warruh. Kerana pada malam-malam akhir daripada bulan Ramadan, seluruh para malaikat dan ruh Jibril alaihi salam turun ke muka bumi. Mungkin malam ni dan mungkin malam 21 yang silam. Tapi dia 10 yang terakhir. Hadis menyebut cari, taharrau Lailatul Qadri, carilah dia pada 10 yang akhir. Hadis Bukhari juga menyebut carilah daripada 10 itu 7 yang akhir. Jadi kita kena bekerja keras. Kita ada masa ikhwan. Kita ada masa. Supaya tidak datang kepada kita satu masa bila nak dicabut nyawa kita, kita kata Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia tahu ikhwan, apa yang orang mati itu lihat. Maka adahu fil jannah, tempat duduk dia dalam syurga. Kalau dia nampak tempat duduk dia dalam syurga, mungkin dia juga menangis. Menangis baru dia kenang betapa syurga itu ada yang bertingkat-tingkat. Dan dia sedih. Mungkin syurga dia masuk tak sama dengan syurga para sahabat masuk. Mungkin dia ahli syurga, tapi dia tidak duduk satu syurga dengan para anbiya. Mungkin dia ahli syurga, tapi dia tak masuk syurga dengan para salihin. Mungkin dia ahli syurga, tapi dia tak duduk dengan para syuhada, para nabi. Dan mungkin dia satu syurga, tapi dia bukan satu syurga, satu bumbung dengan Rasulullah SAW. Dia akan menangis. Ahli syurga pun menangis, kan? Menangis ahli syurga. Seperti Nabi cerita kepada kita, satu bapa, tiba-tiba Tuhan panggil dia, pindah dia daripada satu syurga ke satu syurga. Tiba-tiba bapa ni bertanya pada para malaikat, apa yang aku buat sampai Tuhan ubah aku? Kata malaikat, kerana istighfar anak yang kamu tinggalkan yang saleh. Anak, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Diubah. Masya Allah, ikhwan. Menangis dia.
Sehingga dia menyatakan kalau inilah fadilah anak yang saleh, dia akan didik seluruh anak dia jadi saleh walaupun dia kena berperang di dunia. Tapi manusia hari ini dia nak didik anak dia takut dengan pertempuran hidup. Dia takut orang kata, takut keluarga kata, takut jiran kata. Saat ni kita didik anak kita ke arah agama, sepupu kata apa pula, sepapan kata apa pula. Kita duk gerak anak kita, lepas makan sahur tak benarkan dia tidur, suruh dia sembahyang subuh sekali. Lepas subuh pun tak bagi dia tidur, suruh dia tilawatul Quran sikit. Biar matahari keluar baru bagi dia tidur, dia rehat sikit. Saat ni kita didik anak kita lagu tu, ipak duai kata apa pula. Jadi biar pendidikan kita seragam. Kalau anak birah kita, anak ipak kita tak sembahyang subuh, anak kita pun mau tak sembahyang subuh, baru pendidikan seragam. Kita takut orang kata. Kita takut. Kadang-kadang berkumpul adik-beradik ramai, kita nak kerah anak kita pergi sembahyang pun kita segan. Saat ni kita suruh anak kita pergi sembahyang, orang ingat kita camdek pula anak orang. Kata pergi sembahyang. Oh, anak hang seorang je sembahyang. Sembahyang kena ikhlas tu, bukan boleh tunjuk ke orang. Kita takut orang kata demikian. Tiba-tiba Nabi cerita ada bapa yang menangis kerana anak saleh mendoakan dia. Anak soleh ni ikhwan bukan anak yang berjalan di atas ayam. Itu nama dia anak kalang kabut. Anak soleh, anak yang tahu kewajipan dia kepada Allah dan tanggungjawab dia kepada agama. Dia tahu itu anak soleh. Dia pakai pakaian apa tak penting, dia pakai jeans ke, dia pakai t-shirt ke, dia pakai kemeja ke, dia pakai kain sarung ke, itu tidak penting. Dia soleh, dia menutup aurat, dia tahu perjalanan dan panduan agama. Anak soleh ni bukan pakai tie, pakai bow, pakai kot, kemas, baju sedika. Itu anak orang kaya bukan. Itu mungkin anak Haji Saleh, bukan anak yang soleh. Anak yang soleh ni berjalan dengan peraturan agama. Luqman mengajak nilai anak yang soleh, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Anak soleh nombor satu, dia tidak syirik kepada Allah. Itu anak soleh, nilai dia. Kita ya kawan, anak kita dah 15, 16 pun tak tahu bab syirik lagi. Kan hadis Muaz bin Jabal, hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas yang paling popular. Nabi panggil Abdullah bin Abbas. Nabi kata, ihfazillah tajidhu amama. Ihfazillah, peliharalah Allah. Jangan buat syirik. Nescaya kamu akan dapati hidup kamu dipelihara oleh Allah. Wahai masa tu Abdullah bin Abbas umur berapa ya kawan? 7 tahun, 8 tahun. Pendidikan akidah bermula seusia itu. Kita dah ikhwan. Kita dah. Itu dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, pendidikan akidah bermula pada jariah yang kecil. Belasan tahun umur dia. Kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku pukul jariah tu. Pasal dia tak pandai jaga kambing. Sampai kambing hilang. Bila aku pukul dia memang rasa bersalah diri. Aku ingat aku nak merdekakan lah. Kebetulan yang jaga kambing tu budak perempuan kecil, belasan tahun aja. Dia pukul, dia tampak menangis budak tu. Dia rasa salah diri. Dia kata aku kena jumpa Nabi. Dia bawa budak tu jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya buat salah kat budak ni. Tapi budak ni pun jenis lalai ni. Tapi saya rasa salah lah saya pukul dia. Saya nak merdekakan dia. Macam mana? Nabi memberi pendidikan akidah. Sebelum dimerdekakan, apa Nabi kata pada budak tu? Nabi kata, Aina Allah? Hai jariah, di mana Allah? Nabi kata, hai budak perempuan kecil, di mana Allah? Budak tu kata, fis sama, Tuhan berada di atas langit. Bukan di celah-celah langit, di atas. Ini tanda sifat ulu, sifat tinggi. Bukan Tuhan duduk di antara langit 1, langit 2, langit 3. Fis sama, Tuhan di atas segala-galanya. Langit semua di bawah Tuhan. Ini sifat ulu, sifat ketinggian. Jangan main-main. Ada mangkuk-mangkuk ni tanya, kalau langit tak ada, Tuhan duduk di mana? Apa punya mangkuk punya soalan? Tak reti bahasa. JPJ punya peraturan boleh faham, bahasa Quran tak boleh faham. Kuda kayu betul. Ni bukan kuda kayu, kuda kepang. Fis sama. Nabi tanya dia, fis sama. Sifat ulu, sifat tinggi bagi Tuhan. Man ana? Nabi tanya budak tu, budak perempuan. Kalau 13 tahun budak perempuan tu, umur lah, baru tingkatan 1.
Kita nak mengaji akidah kena tunggu umur universiti baru mengaji akidah. Nabi mendidik. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Nabi kata apa kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami? Merdekakan dia. Dia satu budak muda yang beriman kepada Allah, tak layak jadi hamba. Pendidikan. Kita kena buat ini sebelum kita minta masa, dan Tuhan tak akan bagi masa, ikhwan. Dan pendidikan ini dia akan bersaing dengan dunia. Dia akan bersaing dengan dunia. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Luqman, suratul Luqman, surah pendidikan. Sayang kita meraba-raba nilai pendidikan. Kita ada suratul Luqman. Wahai anakku, aqimis salah, dirikan sembahyang. Dan Nabi ajak sembahyang macam mana? Dan kita pun dah baca, dah buat sembahyang. Bacaan Nabi, bacaan Nabi, bacaan Nabi. Apa Nabi baca? Nabi rokok, Nabi sujud, Nabi qiyam, Nabi atidal. Apa Nabi buat? Masya Allah, ikhwan. Salat cara Nabi benar-benar tazkiyah. Lepas itu Nabi tanya kepada sahabat, pernahkah kamu mandi di satu sungai satu hari 5 kali? Apa pandangan kamu kalau mandi di satu sungai sehari 5 kali? Masih ada daki? Sahabat kata tidak ada. Nabi kata itulah perumpamaan salat sehari semalam 5 waktu. Dia membersihkan jiwa gitu. Itu salat. Kita belum baca bab wudu. Hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, antum boleh buka dalam Riyadhus Salihin bab wudu. Nawawi himpunkan hadis-hadis yang sahih. Kita ambil wudu cara Nabi, dosa kita keluar ke celah-celah kuku. Kita basuh muka dengan cara Nabi, air jatuh ke muka, jatuh dengan dosa-dosa. Pasal itu tak boleh ambil wudu cara petua-petua orang, kena ambil wudu cara Nabi, baru ada tazkiyah, pembersihan. Sampai Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um, siapa basuh satu anggota lebih pada 3 kali, dia telah melampau dan menzalimi diri dia. Dia melampau dan menzalimi diri dia. Kenapa? Dia keluar daripada sunnah Nabi, melampau. Awak keluar daripada jalan Nabi awak siapa nak keluar? Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, kalaulah seluruh para Nabi, 25 Rasul yang diutuskan, mereka serentak hidup di zaman Nabi. Dan daripada 25 ni, 5 yang ulul azmi itu pun hidup serentak. Dan mereka hidup serentak di zaman Nabi. Nescaya 20 para Rasul dan 5 yang ulul azmi, mereka pasti mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan merah pada muka para Rasul kalau melihat kita tak ikut Nabi Muhammad. Antum boleh bayang, hari ni kita pergi belajar apa? Hari ni ada ajaran lepas pisang, lepas liat. Antum dengar dalam internet, lepas makrifat, hakikat, apa? Syariat, hakikat, makrifat, syariat, makrifat. Yang mengajak tu nama dia lepas. Orang tanya untuk kong, Pak Long. Orang tanya untuk kong. Duduk di mana? Di Rusia ke Jerman ke? Jerman Rambut dia pun satu macam, berpintai-pintai. Rambut dia pun macam satu macam. Lepak lah tu. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Kathir, saya tidak kritik dia bagus pasal dia orang Penang. Kita kena jagalah orang kita kan, walaupun salah orang kita. Kita kena bela Pulau Pinang. Kata apalah orang Pulau Pinang jadi lagu tu, cakap boleh sebarang cakap, makan jangan sebarang makan. Kan Tompel tanya, pernah makan sup terompah? Jangan. Tapi saya nak bagi tahu, saya baru nampak Abang Lee tiang ni, nama dia tiang Jibril kan. Di Mekah ada tiang merah kan, sampai Saudi pun dia dah kepung dah tiang tu, tiang merah. Mereka percaya tiang jin, kata jin semua. Sampai orang Malaysia pergi sana balik toyol, orang balik haji mabrur, dia balik toyol. So Imam buat lagu toyol, kenapa aku yang kau cari. Orang Malaysia pergi Mekah balik toyol. Yang Sudirman buat lagu toyol, kenapa aku yang kau cari. Habis saya dengar lagu tu. Cuba balik je bapa saya dengar lagu tu. Ajaran apa pun, tarikat apa pun, sufi apa pun, dengar baik-baik.
Kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, kalau 25 para rasul itu hidup di zaman Nabi dan 5 ulul azmi itu hidup zaman Nabi, mereka akan diarahkan mengikut Muhammad. Siapa kita dengan para Nabi? Siapa kita? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana aku semayang. Tiba-tiba Osman tunjuk kepada para sahabat bagaimana mengambil ayat sembahyang. Lepas tu Osman kata, hakaza udu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Osman kata, inilah uduk yang aku tengok Nabi ambil. Aku tidak ambil uduk macam mana aku fikir. Aku ambil uduk macam mana Nabi aja. Faman zada wa ta'adda faqad zalama. Siapa yang berlebih, siapa yang lebih, Nabi kata, siapa yang menambah, siapa yang lebih, siapa yang melampau, dia telah menzalimi diri dia dan keluar daripada apa yang aku ajar. Tak ada hak kita nak keluar daripada jalan Nabi. Tidak ada hak. Kalau kita keluar juga, ikhwan, apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari dan Muslim, juga dalam hadis Imam Ahmad. Aisyah cerita tentang dua hal yang mengerikan. Man ahdatha fi amrina hadha, satu lafaz, man amila amalan laisa alaihi amruna, satu lafaz. Lafaz Imam Ahmad, man sana'a. Siapa yang mengada-ngadakan cara baru, siapa yang mengada-ngadakan cara baru setelah ada cara Nabi dalam membersihkan diri dalam beribadat, kemudian kawan ni pergi reka cara baru dan kawan nombor 2 pula beramal dengan cara itu. Aisyah tolong bagi jawapan, fahuwa raddun, baik mereka baik peramal semuanya ditolak. Insan tak akan berani mendahului Rasulullah kerana ada ayat yang besar dalam Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ada pada Rasulullah. Ada ayat yang besar dalam Quran untuk mencapai kasih Tuhan dan untuk mencapai keampunan Tuhan. Fattabi'uni, ikut Muhammad, ikut Muhammad. Lepak pisang ke, lepak liat ke, tak apalah, cuma dia tak ada nama di belakang, dia lepak. Bagus, orang Pulau Pinang sampai pada makam 26. Bagus, kita berbangga. Bermakna ada makam lebih tinggi daripada kampung makam. Bagus, kita berbangga dengan orang Penang. We proud with you, my brother. Lepak, brother lepak. Brother lepak, dengar sini baik-baik. Yang ni bukan lepak. Dengar sini baik-baik, brother. Apa ajaran pun tak apa, tapi dengar baik-baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada faham ke? Faham ke ayat ni? Ayat ini menggunakan sirah yang sangat besar, dengan taukid, dengan mubalaghah yang tinggi. Sesungguhnya kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh uswatun, ada contoh hasanah yang paling terbaik. Orang putih panggil apa? Apa orang putih panggil? Dalam duk ingat. Bukan best of the best, dia ada satu word lagi. Excellent. No, ada satu word lagi. Apa? Supreme. Crack. Boleh juga nah. Excellent and supreme. Ada Supreme Court. Supreme Court bermakna mahkamah paling tinggi. Lain semua rendah kan? Ya. Mahkamah Syariah rendah kan? Supreme Court, High Court. Ya. Muhammad ini supreme. Dia bukan nabi biasa. Dia khatamun nubuwah, dia penutup. Seperti kita develop satu bangunan, cantik semua, tapi ada satu ruang bata belum diisi. Nabi lah pengisi yang menyempurnakan bangunan tu. Semua para nabi datang membina akidah umat, daripada Nuh alaihi salam sampai Isa alaihi salam, semua membina akidah umat. Daripada Nuh nak bertemu dengan Isa berapa puluh ribu tahun. Apa yang Nuh buat, kerja yang Nuh buat, semuanya hebat dan mulia. Ajmal, ahsan wa ajmal. Nabi kata ahsanahu wa ajmalahu. Sangat cantik dan sangat indah bangunan yang para anbiya buat. Tetapi akulah penyempurna itu. Dan akulah Nabi terakhir. Tiba-tiba kita nak pergi ikut satu orang lain.
Kita nak semayang macam mana umat aja. Kita nak berakidah dengan akidah orang lain. Fikir balik sebelum mati ni. Fikir balik. Dengan mudah kita menerima ajaran orang. You are intellect, you are professional. Orang putih kata, you are very clever man. Clever ke clever ke? Clever kan? Clever. Awak ni clever. Melayu panggil apa pakcik? Pintar. Pintar. Awak orang clever. Orang tua-tua kata clever. Clever man. Ya. Tak tahu ke ayat ni? Tak baca ke ayat ni? Pasal tu benar ikhwan. Benar ikhwan. Kita ada masalah dengan memahami bahasa Quran. Sebahagian daripada kita, yang kita baca kita tak faham sebab kita tak ada sistem tadabbur. Kita tak faham ayat Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya kata demi Allah ikhwan, ambil ayat ini dan ambil ayat Ali Imran. Nak meraih cinta Allah, nak meraih keampunan Allah, ikut Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua ayat ni pada diri Nabi Muhammad ada contoh yang terbaik, supreme. Dia pakai ayat apa? Kayak apa? Piramli kata tiada kata secantik bahasa. Tiada gambar secantik lukisan. Nak pakai bahasa apa? Nak abang Nabi ni. Akhirnya kita akan teriak aja, yang mata kita aja keluar. Tak tahu nak gambar. Betapa umat hari ni jahil murakab. Kalau umat jahil tak apa, tapi kalau ustaz jahil, tak boleh menerangkan ketinggian Nabi. Allah kata contoh hanya ada pada Nabi. Kata para ulama hadis, sesuatu yang kita nak sandarkan pada Nabi, sesuatu yang mesti pasti, tak boleh tak pasti. Pasal itu ada ilmu nama dia sanad dan matan, pendalilan. Yang daif tak pasti, yang palsu jauh panggang daripada api, pembohongan. Maka yang kita nak sandar pada Nabi yang sahih, itu pasti baru boleh kata Nabi. Kalau kita berbohong perkataan, kita berbohong perbuatan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Satu tempat duduk dalam neraka. Antum boleh bayang tak bagaimana hadis ni protect nubuah dan risalah, protect Nabi Muhammad. Jangan bercakap tak tentu pasal Nabi, jangan tuduh Nabi tak tentu pasal. Hang tahu tak dia siapa? Aku buang hang ke neraka kalau hang cakap sesuatu pasal dia. Kita akan balik bertemu Allah sebagai mayat. Dan orang hidup akan mendoakan kita, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Mayat ini boleh dapat ada ampun Tuhan. Mayat ni boleh dapat ada ampun Tuhan. Ada syarat. Nak dapat ampun Tuhan, nak dapat Allah kasih pada mayat tu, apa syarat dia? Ali Imran 31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mengasihi Allah masa hidup, kena ikut aku, kena ikut aku, kena ikut aku. Ikut Nabi dengan pasti, bukan dengan tidak pasti. Sebab Nabi bukan rasul secara khayal dan mimpi. Dia Nabi secara jelas, nyata. Ala basirah, kata surah Yusuf. Di atas basirah, keterangan. Nubuah bukan mimpi, risalah bukan mimpi. Masya Allah ikhlas. Siapa pun kita boleh ikut, tapi ada syarat dia. Orang yang kita ikut mesti mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang aja tulis atas whiteboard, ini syariat, ini hakikat, ini ma'rifat. Satu hadis pun tak ada. Macam mana kita boleh terikut? Mainan syaitan. Mainan syaitan. Saya katakan ikhwan, saya katakan, kita baru bermula 10 minit. Saya katakan, kalau saya meninggal besok, antum perlu ingat hak saya kata ini. Kalau saya meninggal lah, tapi nampak gaya tak lagi lah. Kalau lah saya meninggal kan, perlu ingat. Nabi kata, antum pun tahu hadis ini, saya pun tahu. Hadis ini riwayat Imam Malik. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Tapi yang popularnya lafaz Imam Malik. Dalam Muwatta Imam Malik. Aku tinggalkan kepada kamu dua. Taraktu fikum amrain, kan? Amrain.
Dalam terjemahan Melayu kita kata apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara. Betul? Tapi agak tidak salah kalau kita terjemah dia, kerana amrun satu perintah, amar satu perintah, amraini dua perintah, dua arahan. Aku beri pada kamu dua arahan. Kalau kita tukar arahan ini dengan kita kata aku tinggalkan kepada kamu dua tanggungjawab besar. Apa? Orang putih panggil apa pakcik? Tanggungjawab? Responsibility. Tapi tepat kan? Aku tinggalkan kepada kamu dua responsibility. Dua tanggungjawab yang besar. Kalau kita terjemah secara harfiah, Nabi kata aku memberi arahan kepada kamu dengan dua arahan. Aku beri pada kamu dua arahan. Ikhwan, Rasul yang mengarah. Kita menerima arahan. Nabi kata dengar baik-baik. Untuk mengelak kamu daripada sesat, kamu kena berada di atas dua arahan ini. Dunia akan penuh dengan kesesatan. Aku arahkan kamu. Aku arahkan kamu. Taraktu fikum amrain lan tadillu. Kamu tak akan sesat kalau selama mana kamu jadikan arahan aku ni sebagai guide dalam hidup. Ya kawan, arahan. Arahan JPJ. Kita bawa kereta, arahan JPJ, road tax mati, kena renew. Forget that. Forget that. Forget that. Nothing. Undang-undang dunia. Okey, tak apa, tak ada roadblock. Kebetulan ada duit nak pergi beli baju raya, ada pun 500 tu aja. Keluar seronok-seronok duk menyanyi kan. Satu hari di hari raya, rupanya terlupa satu hari sekatan JPJ mai. Dengan road tax mati, apa bala mati, bawa anak satu kereta, duk menyanyi, tersengap. Mata dia tengok road tax, 500 nak terbang dah. JPJ tengok-tengok 3 bulan mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau JPJ tu orang baik, dia tanya, makan sahur tak pagi tadi? Tu orang baik lah. Kalau kasar sikit, dia kata mata butang lah. Ni 2 bulan dah mati. Dia kata matilah masalah, dia road tax mati tak bau, tu yang saya tak sedang. Ni saya nak bagi bau, dia kata. Ni saya nak bagi bau. 2 bulan lah. Memang tak? Masa tu cuba kata pada JPJ, awak fikir arahan awak besar ke? Buat tangan lagu tu. Buat tangan lagu tu. Tinggi sikit, porah. Ni Penang punya porah ni. Dia kata orang Melaka, pakcik, orang Melaka marah saya. Satu kawan Melaka, dia marah saya. Dia kata ustaz ni celaka. Dia kata ustaz ni celaka, sial lah. Saya lah tu. Saya duduk situ, saya rasa macam dia duduk geletek. Dia ni maki aku ke puji aku? Saya rasa seronok. Punya tak sedap kena marah. Ustaz ni sial lah, celaka. Entah apa-apa je. Saya kata kat orang Melaka, kalau awak nak belajar bahasa maki, mai Penang. Mai orang Penang nak ajak. Dia bukan sial, siye. Dia kalau kena benda tu, ya kawan, dia boleh kena jantung melubang tu. Ada sial. Kau ni sial lah. Kita kata apa tu? Dodoi ke tu? Orang belah Penang tak rasa apa. Macam gajah dengan semut lah. Tak rasa apa. Orang kata gajah, weh ada semut lah. Ada semut lah. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kamu arahan. This is order. Arahan untuk tidak sesat. Kalau kamu nak hidup sesat, buat tak tahu dengan arahan ini, dengan pesanan besar ini. Tapi kalau kamu takut jatuh dalam kesesatan, bagi perhatian kepada arahan ini. Apa dia, selama kemana kamu berpegang? Selama kamu berpegang, kamu ada ilmu, kamu ada fakta, kamu ada bukti, kamu di atas dua jalan ini, kamu jangan bimbang dengan rungutan ahli dunia. Kamu tidak sesat seperti mana mereka kata pada kamu. Agama takkan dikalahkan oleh suara majority dan minority. Sekali-kali tidak. Agama tak pernah kalah dengan suara banyak dan sikit. Kata Abdullah bin Abbas, kamu tetap dipanggil ahlu sunnah walaupun kamu hidup seorang diri. Ahlu sunnah kamu. Mereka tetap bukan ahlu sunnah walaupun mereka itu menguasai arus perdana.
Siapa kata? Abdullah bin Mas'ud. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dalam surah Al-An'am. Majority minority tak main peranan. Apa kata Nabi? Berpeganglah dengan kitab Allah dan sunnahku. Ikhwan, inilah ilmu yang wajib kita belajar, Quran dan sunnah. Masa kita duk belajar Quran dan sunnah, itulah kita jumpa mana dia sunnah yang palsu. Ya, masa itu kita jumpa. Saya katakan ikhwan, saya katakan, satu kewajipan umat Muhammad, setiap kali dia mendengar orang berbicara tentang Muhammad, dia kena pergi dan bertanya, di mana saya boleh cari bukti yang Tuhan kata ini daripada Nabi saya. Kewajipan. Kalau ustaz yang berbicara, kewajipan antum yang mendengar ini, kalau antum nak pakai cakap dia, antum kena pergi pada dia, ustaz, saya nak tanya di mana boleh rujuk, kerana saya takut Nabi saya menyatakan berbohong pada dia, dipersilakan masuk ke neraka. Kalau ustaz tu kata, takkan saya nak bohong, bukan saya tak percaya pada ustaz. Quran kata fatabayyanu, buktikan. Mana burhan kamu, mana dalil kamu. Ustaz bukan Nabi baru dalam agama, boleh datang, boleh silakan. Tidak. Kalau ustaz itu dikatakan ulama waris Nabi. Waris Nabi mesti sebiji macam Nabi. Betul pak cik? Ya. Anak pak cik, walaupun anak pak cik perempuan, tapi mesti ada muka iras pak cik. Betul tak pak cik? Oh, pak cik tak berani kata betul. Betul? Ya. Anak saya mesti ada iras muka saya. Betul tak long? Ya. Betul pak cik? Tiba-tiba mengaku anak, muka beling. Dah muka beling, perangai beling. Mai satu macam mana hai capra. Dengan rokok tu macam tergedik. Tu macamnya tergedik. Duduk dengan kita sila panggung. Oh, sila panggung kau ya. Sila panggung. Pakcik tak kenal saya siapa? Hang siapa? Apa pakcik? Bapak saya baik dengan pakcik. Pak hang siapa? Aku tak pernah kawan orang perangai lagu hang. Apa pakcik? Pakcik dia buat mangkak lagu ni. Saya ni bukan orang lain pakcik. Saya ni anak ni. Alamak, sebut nama. Saya ni anak Pak Meon. Tak kena Pak Meon. Dia kata Pak Meon yang mana? Hang ni adik Nora ke? Nora tu abang saya, Luqman tu. Luqman tu abang ibang saya. Oh, hang nak Pak Meon. Awak hang isap rokok, Pak Meon pergi dengar ceramah hang tahu tak, pakai songkok, pakai tasbih. Awak hang belai dengan dia ni. Tu bapak saya macam lain sikit. Kita mesti kata, ya kawan, amboi beleng sungguh lah. Ya. Kenapa hang tak waris bapak hang? Bapak hang dihormati dalam kampung. Bapak hang dihormati. Kakak hang terkenal, sampai komen pun mau kakak hang. Berjumpa bomo. Hang tak reti hormat ke? Ikhwan, tiba-tiba mai satu orang ustaz, ulama, tiba-tiba perjalanan dia beleng dengan Nabi. Waris Nabi ke ni? Waris Nabi ke? Kalau awak waris Nabi, awak mesti macam Nabi. Kalau Nabi buat, awak buat. Kalau Nabi tinggal, awak tinggal, barulah awak waris. Saya tanda saya waris pak saya tak isap rokok, saya isap rokok tu tanda saya waris. Wallahu ta'ala waris. Hang bagi cemar nama bapa hang. Kita umat Muhammad, apa tanda kita umat Muhammad? Fattabi'uni, kita mesti ikut Muhammad. Kita umat Muhammad. Allah marah pada Bani Israel kerana mereka umat Musa dan mereka tak ikut Musa. Allah marah kepada kaum Ad, mereka ada Nabi, mereka tak ikut Nabi. Allah marah pada kaum Samud, mereka ada Nabi, mereka tak ikut Nabi. Allah marah kepada puak-puak kaum Nabi Allah Isa, mereka ada Nabi Isa, mereka tak ikut Nabi Isa. Apa Quran kata? Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil, alam tara kaifa, surah Fajri macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bukan dalam surah ni awal Fajri. Itu surah Fil. Ni bukan Fil. Wal fajri walayalil ashri wasyafa'i wal watri wal laili idha yas
hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramaza til imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawtu azab inna rabbaka labil mirsad. Allah marah kepada bangsa Iram. Tengoklah bangsa Iram bagaimana mereka ada iman, depa ada tiang yang besar-besar buat rumah. Firaun ada piramid dia, ada bala tentera yang hebat-hebat, tapi hidup mereka fa'aksaru fihal fasad, banyak buat fasad, kerosakan. Kenapa Firaun dikatakan buat rosak? Sebab Allah marah dia tidak ikut Musa alaihi salam. Siapa dia Musa? Musa Rasulullah. Kenapa Allah tenggelamkan Firaun di Laut Merah, ikhwan? Kerana Allah tak suka politik Firaun kah? Dah. Allah benci dengan dia kerana dia tidak ikut Rasulullah. Allah angkat ayam bah di zaman Nuh alaihi salam. Pasal apa, ikhwan? Allah cemburu mereka kaya kah? Tidak. Bah diturunkan kenapa? Kerana umat tidak mengikut Rasul. Kenapa Allah hina Namrud? Tuhan takut dengan kerajaan Babylon dia kah? Tuhan takut kah? Satu hari Quran menceritakan Quran cerita kepada kita tentang hujah di antara Ibrahim dengan Namrud. Namrud kata ana uhyi wa umit, aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Ibrahim kata rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, itu urusan Tuhanku. Namrud buat cakap pandai, dia ambil dua orang keluar daripada jail, satu dia kata balik, satu dia bunuh. Dia kata tengok, yang balik aku bagi hidup, yang bunuh tu aku bagi mati. Tuhan takut ke dengar tiba-tiba Namrud berhujah lagu tu, Tuhan jadi alamak jahanam dah aku, jahanam dah. Tuhan bagi satu contoh yang menghina Namrud. Kalau kau Tuhan, kau terbitkan matahari daripada barat ke timur. Satu benda yang manusia mana mengaku Tuhan tak boleh buat. Allah suruh Namrud buat benda yang manusia tak boleh buat, hanya dia aja boleh buat. Apa dia? Matahari, bulan terbit daripada barat jatuh ke timur, terbit daripada timur jatuh ke barat. Fabuhital ladzi kafar, tercengang-cengang. Ambil Ibrahim buh dalam api. Allah bantu Ibrahim. Kenapa Allah bantu Ibrahim, ikhwan? Kerana Ibrahim bukan NGO kah? Kerana Ibrahim tubuh satu parti baru ke? Tak. Allah kata ya nar, Allah berbicara dengan makhluk dia bernama api, kau sentuh kekasih aku, kau jaga api. Allah arah kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, tunjuk, kau tunduk kepada aku. Kuni bardan, jadilah kamu sejuk sekarang. Api terpaksa ubah perangai dia daripada panas membakar kepada sejuk yang tidak mematikan. Wassalaman ala Ibrahim, bagi keselamatan kepada Ibrahim. Kenapa Allah turun Ibrahim? Sebab dia Rasulullah. Kenapa jatuh tumbang kerajaan Namrud yang besar? Ibnu Katsir kata pemerintah Namrud lebih besar daripada Firaun. Firaun hanya Mesir, Namrud dia nak pergi dunia dah. Kenapa Allah hancurkan Namrud? Kerana dia tidak ikut Rasulullah. Ikhwan, demikian kita, ikhwan. Kita umat Nabi Muhammad Rasul. Mana boleh umat tinggal Nabi? Berceramuk umat ni jadinya, ikhwan. Berceramuk. Umat akan hilang hak dan batil. Umat tak akan kenal kebenaran. Umat tak akan nampak jalan menuju syurga. Kerana syurga ini hanya satu jalan saja dibuka. Jalan Rasul saja boleh pimpin kita ke syurga. Pasal tu Allah kata agama Muhammad ini sempurna. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Inilah agama yang telah diwarnakan oleh Allah. Siapa lebih baik warnanya kalau bukan warnanya Allah bagi dalam agama ini? Apa warna agama ni? Tauhid, la ilaha illallah. Apa warna agama ini? Sunnah, memusuhi syirik, memusuhi bid'ah. Muhammadur Rasulullah. Semua nabi ada sunnah mereka, ikhwan. Pasal itu, ikhwan, tanam dalam diri kita. Kita nak ikut siapa? Kita kena ikut Rasulullah. Ya, ikhwan. Jangan main orang pandai daripada Nabi, singkir dia keluar daripada hidup kita. Kalau bercakap pasal agama, kena tunduk kepada Nabi. Kalau bicara hal keduniaan, mungkin ada yang pintar. Kerana Nabi pernah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Kita nak tahu pasal kontraktor, kita tanya. Kita nak tahu pasal masak, tanya sahabat kita. Kita nak tahu pasal penyakit, tanya doktor kita. Kita nak tahu pasal law, kita tanya sahabat kita. Kita nak tahu pasal apa? Kita nak tahu pasal projek akan datang, tanya Abali. Tanah mana nak diwakafkan? Kita nak tahu sorak nak hantar macam mana, tanya Ustaz Lal, tanya Al-Fadil Ustaz Samsul. Dia pun tahu semua. Ya. Jalan mana nak kena tebuk, tanya Ustaz Nan. Kita ada kepakaran. Kepakaran kita ada semua. Semua kita tahu. Semua kita tahu. Tetapi hak saya sebut nama-nama tadi, kita ada undang-undang, kita ada perubatan, kita ada perancang bandar, semua kita ada. Kita nak tahu pasal kebun-kebun, tanya Pak Cik. Apa? Landscape. Okay? Nak pokok tu nak buat macam mana, Pak Cik tahu. Umur pokok tu berapa, patah tumbuh hilang berganti pokok mana, Pak Cik tahu. Pokok ni saintifik nama apa, kampung nama apa, Pak Cik tahu. Excuse me, my brother, excuse me. Sudah pukul 11. Excuse me. Okay. Last punya lecturer kita ni. Lecturer kan leceh ni. Kan? Last punya, ikhwan. Semua ada kepakaran. Kita ada tukang masak, kita ada ni cameraman. Follow the sunnah, sengak aja dia. Tapi dia follow sunnah cara sengak-sengak. Orang bukan kenal dia, orang kenal ustaz. Jadi orang nak tangkap pun tangkap ustaz, bukan tangkap dia. Follow the sunnah. Excuse me, my brother Muslim, excuse me. Kita ada sahabat undang-undang, kita ada doktor, kita ada Ustaz Nan kelebihan, ada Pak Cik dalam bidang ni, kita ada Pak Long dalam bidang kontraktor ni semua ni, kita ada Ustaz Mahizan dalam bidang memasak western food. Kita ada Ustaz Lan dengan Ustaz Samsul hantar sorak semua, lorong mana, lorong garu ke sorak sampai. Insya-Allah. Excuse me. Apabila sampai hal beribadat kepada Allah, kita tak boleh ikut siapa. Saya tak boleh tanya Pak Cik, saya tak boleh tanya sahabat law, saya tak boleh tanya doktor, saya tak boleh tanya Ustaz Nan, saya tak boleh tanya siapa. Kita hanya kena menjadi pengikut kepada Rasulullah. Inilah prinsip pengikut dengan yang diikuti. Rasulullah. Ini memuliakan harakat hidup kita, bukan menghina, ikhwan. Kita ada nilai di sisi Allah. Kita ada nilai di sisi Allah. Karena itu ikhwan, berhati-hati dengan hidup ni. Berhati-hati. Jadi saya suka memberi pandangan kepada sahabat lepat kita yang berada di mana tadi? Jerman. Di Jerman ke dia? Jerman ke Rusia ke? Germany. Hai sahabat lepat. Tak boleh selamat kalau tidak ikut Rasulullah. Sahabat-sahabatnya ikut semua tarekat dalam dunia, tak akan selamat kalau dalam tarekat itu ada hadis dhaif dan hadis palsu. Tak akan selamat. Siapa yang kata tak selamat? Kekasih Allah, Rasulullah. Siapa berbohong pada dia, tempat duduk dalam neraka. Ya. Saya tidak membuat ucapan duduk di rumah, tapi saya melihat kepada hadis. Itulah dia. Kemuliaan Rasulullah. Umat kena memikir kemuliaan Rasulullah. Allah tutup semua kemuliaan, Allah buka satu kemuliaan Rasulullah, dan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ilmu hadis dipelajari, dituntut, dikaji, dapat dibuktikan kebenaran dia. Ilmu-ilmu yang merepet tak ada sumber. Sumber dia betapa? Sumber dia mimpi. Murid tak akan tahu lebih daripada guru. Itu tanda ilmu merepet. Nak dapat dia macam mana? Kena masuk rumah kosong. Kan? Kawan kita pun masuk, pergi kosong. Siapa di dalam? Aku di luar. Din pun masuk rumah kosong. Siapa di luar? Aku di dalam. Mambang ni main tingkap pula. Sekali mambang lepas, kata Haji, mambang kena kepala bocor ni mambang. Ini semua ilmu. Akhirnya pergi bertapa atas kubur. Siapa keluar mai? Wali ke? Hantu Jepun. 007. Macam-macam punya. Nak tiup pun kena berkeluar gigi palsu. Hantu pun pakai gigi palsu.
tipu. Hantu pun tipu orang sekarang. Hantu kata apa? Tangkap itu manusia, bukan bikin acar, bikin sate. Betul? Ya, hantu makan sate. Hantu makan sate. Maka siapa yang makan sate? Hantu makan sate. Ini semua cara ilmu salah, ilmu songsang. Dan saya percaya, ikhwan, saya demi Allah saya percaya, tidak ada ilmu yang pelik-pelik melainkan dia akan start dengan bertapa. Pasti. Saya berani kerak buah demikian. Pasti, ikhwan. Biar nama dia lepat, biar nama dia tarikat, dia mesti kena ada uzlah dan tawajuh duk seorang-seorang. Dia mesti ada. Tak ada. Dan kalau anda tanya pada Al-Fadhil Ustaz lepak tu, ustaz lah dia kan. Al-Fadhil Ustaz lepak tu, yang duk ajar tu, dia pernah tak bertapa? Dia mesti pernah bertapa. Dia pernah duduk rumah seorang-seorang? Dia pasti pernah. Ketika kita duduk seorang, siapa yang mai? Wahyu, kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul. Kita tak ada irhas. Siapa yang menghantar? Siapa yang berbicara dengan kita? Makhluk lain. Endorsement daripada siapa? Makhluk tu baik ataupun jahat, dusta ataupun benar. Tidak ada endorsement daripada wahyu ilahi. Berbicaralah kita dengan bicara-bicara alam balik sana. Ya ikhwan, bicara kita sastra. Mereka selamat di dalam, tak selamat. Dia selamat dalam, tak selamat. Dia tak selamat dalam, selamat. Itu datang Kasim selamat, Bujang selamat. Ikhwan, ayat 21 Al-Ahzab, 31 Ali Imran. Itu jalan untuk selamat bertemu Allah. Mudah-mudahan Allah hidayahkan kita, ikhwan, jalan yang sebenar ini. InsyaAllah, tumpukanlah kita pada malam Lailatul Qadar. Doa sungguh-sungguh pada Allah. Baca doa Nabi banyak-banyak. Pohon kepada Allah apa yang kita nak. Pasal malam Al-Qadar ini ditulis hidup kita setahun. Pohon kepada Allah yang baik-baik. Pohon kepada Allah. Saya pohon ke pakcik, pakcik pohon ke saya. Minta baik-baiklah, jangan minta. Boleh minta, ya Allah, aku minta kat ustaz ni bila dia buat kuliah pendek-pendek sudahlah ya Allah. Pakcik boleh minta lagu tu. Boleh minta lagu tu. Aku tak tahan lah pergi sebelah, dia tak berhenti lagi. Tolonglah ya Allah, bagilah kat dia ilham sikit. Aku tengok dia pun dah jadi lepak dah, ya Allah. Boleh minta pada Allah. Maka kerana ada orang dah minta, Allah pun dah makbul doa dia, kita berhentilah. Telah makbul lah doa itu. Ini tanda malam ini Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berkati kita, ya ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa, ya ikhwan, ada kotiau di belakang tu. Tu saya